Yang masa tu kadai itu dah. Tanpa tenaga itu kadai masa tu. Kena mana ni lah. Lagi itu dah mana? Pasangan masa tu. Pasangan masa tu susah aku coba masa tu kita model je. Bawa alat-alat semua pasal tradisional. Manual kan. Kalau ni nyakat ikan apa nak bentuk pecah mesin apa dia. Manusia dan tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dipisahkan dari sumber itu. Ini kerana dalam apa jua hal pun, manusia pasti menggunakan sumber dari tumbuh-tumbuhan untuk kesenangan dan kesinambungan kehidupan mereka, sama ada manusia itu sedar atau tidak. Manusia tetap menggunakan pelbagai sumber dari tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya dengan penggunaan rotan, sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak digunanya dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks pembuatan perabot kraf rotan. Rotan lazimnya banyak diperolehi di kawasan-kawasan hutan, bukit, gunung dan gua kerana sumber ini melingkari kawasan tersebut yang pastinya turut digunakan oleh makhluk haiwan selain manusia. Sebut tentang rotan, kita pastinya akan dapat melihat beberapa kedai perabot yang menjual kraf berkenaan. Apabila ada kedai yang menjual barangan itu, kita pastinya akan terbayang tentang kilang yang mengeluarkan kraf terbabit dan bagaimana mereka mencipta dan mengeluarkan pelbagai perabot yang bersumberkan dari rotan, seperti buaian dari rotan, kuda-kuda untuk kanak-kanak, kerusi dan kusyen dan sebagainya lagi. Di antara kedai, permis dan kilang yang membuat perabot itu ialah perabot rotan Zakaria. Menurut pengurus perabot rotan Zakaria, Azman Zakaria, atau lebih dikenali dengan panggilan Jeman, dari kampung Gelap Emas, Pasmas, Kelantan, berkata perabot rotan Zakaria ini ditubuhkan lebih 20 tahun lalu. Beliau ketika itu berusia dalam lingkungan 13 tahun. Awal penubuhan kilang ini memang keadaannya agak sukar, khususnya untuk menempatkan produk kraf rotan ini di hati pembeli. Katanya lagi, apatah lagi kesusahan yang dimaksudkan itu apabila cara pembuatan perabot itu dibuat secara tradisional atau manual yang tidak menggunakan sebarang peralatan dan mesin khas. Berbeza dengan kini yang menggunakan mesin menjadikan segala kerja yang lambat menjadi semakin pantas. Katanya, pada masa dulu usaha membuat perabot memerlukan masa selama sehari untuk menyiapkannya berbanding kini yang hanya separuh hari sahaja. Manakala tentang perabot lain pula, beliau akan meminta dalam tempoh selama sebulan untuk menghasilkannya dalam keadaan baik, sempurna dan bermutu. Keadaan ini disebabkan penggunaan peralatan moden dan terkini yang dapat mempercepatkan pembuatan perabot tersebut. Apatah lagi pada masa itu terpaksa menggunakan 100% tenaga manusia, berbeza sekarang menggunakan kedua-duanya. Menurutnya, di antara peralatan yang digunakan untuk menghasilkan perabot seperti paku, tukul, alat sepana untuk membentuk dan membetulkan rotan serta gas ini dulu dikenali sebagai minyak tanah. Apabila ditanya tentang kerja di masa dulu dengan sekarang, katanya beliau lebih gemar bekerja dalam suasana sekarang yang dianggap moden, mudah dan menjimatkan masa. Barangan perabot pula dapat disiapkan lebih awal dari yang dijanjikan tanpa menggunakan tenaga yang banyak berbanding pada masa lampau. Membicarakan tentang awal penubuhan kilang rotan dan minat beliau dalam bidang pembuatan perabot rotan tersebut, beliau menjelaskan bapanya pernah bekerja dengan pengurus perabot di Kota Baru, Kelantan selama 7 tahun. Selepas berhenti kerja dan memperolehi banyak pengalaman di kilang perabot itu, bapanya itu mula berhasrat menjadikan kediamannya sekarang sebagai kilang perabot sehingga hari ini. Tentang modal untuk menubuhkan kilang berkenaan, menurutnya, modal yang dikumpul oleh bapanya untuk membuka kilang perabot di tempatnya sekarang adalah kira-kira RM600 sahaja. Bermula dari tempahan itu, bapanya itu mengumpul berbelanja secara berdikit untuk memperkemas, menggiatkan dan membesarkan lagi cara pembuatan sebagaimana yang dapat dilihat hari ini.
Katanya kebanyakan bekalan rotan diperolehi di Kuala Terengganu disebabkan dari Kelantan ini agak berkurangan. Pada masa dulu, bekalan rotan boleh diperolehi dengan banyak di 3 tempat seperti di Pasir Mas dan juga Wakaf Baharu. Tetapi di tempat-tempat itu sekarang sudah tiada lagi. Katanya lagi, bekalan rotan yang agak kecil yang belum dimasak beliau perolehi dari Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak. Ketiga-tiga tempat ini mempunyai kilang membuat rotan siap. Begitu juga dengan rotan kasar terpaksa didatangkan dari Perak. Menurutnya, di antara produk rotan yang dibuat di kilangnya seperti kuda-kuda untuk kanak-kanak, kursi malas untuk kanak-kanak dan boleh dikatakan semua produk berasaskan rotan boleh dihasilkannya untuk kegunaan rumah termasuk set sofa. Katanya lagi, apabila dikatakan produk berasaskan rotan, pihaknya boleh membuatnya menurut kehendak pelanggan. Tambahnya, jika pelanggan melihat produk di tempat lain lalu meminta pihaknya membuatnya, pihaknya bersedia melakukannya dalam usaha memuaskan kehendak pelanggan terbabit. Ditanya tentang pelanggan pula, beliau menjelaskan kebanyakan pelanggan di Kelantan sering membeli dan ada yang menempah perabot di kedainya. Lazimnya pelanggan yang dimasukkan kebanyakannya dari Kota Baru. Hal sebegini disebabkan beberapa pelanggannya pernah memaklumkan mereka tertarik dengan kehalusan seni pembuatannya yang agak teliti berbanding dengan produk rotan lain. Manakala di luar Kelantan pula, beliau menghantar produk rotan itu ke Kuala Terengganu, yakni sebulan sekali dan paling lewat 2 bulan sekali Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Sambungnya, betapa kukuhnya produk yang dibuat dari rotan walaupun harganya dikatakan agak mahal oleh segelintir masyarakat tentang produk kraft terbabit, namun ketahanannya boleh dijamin berbanding sofa yang harganya agak mahal dalam lingkungan RM2,000 hingga RM3,000 tetapi dalam masa setahun sudah rosak dan runtuh. Tambahnya, pihaknya pernah menerima produk rotan dari seorang pengguna yang usianya telah mencecah 40 tahun yang meminta pihaknya membaiki perabot terbabit yang berkeadaan uzur. Pengguna terbabit meminta beliau supaya membaiki dan pihaknya melakukan produk rotannya itu seperti berkeadaan baharu semula. Perabot rotan itu menurutnya kukuh dan tahan dalam tempoh 10 tahun pula. Ditanya tentang pengguna dari Gua Musang yang dikatakan pernah membeli produk rotan di beberapa jajahan sebelah sini. Katanya, pengguna di Gua Musang lazimnya membeli produk rotan yang agak kecil. Beliau tidak pasti tentang hal itu memandangkan pada masa dulu di Gua Musang juga mempunyai gedung rotan yang pernah menghasilkan produk rotan yang dimaksudkan. Ini kerana terdapat kilang rotan yang agak besar yang diwujudkan di Gua Musang sejak 15 tahun lalu yang merupakan salah satu pembuat produk rotan yang agak tersohor juga di kawasan itu. Membicarakan tentang harga produk rotan yang dijualnya, beliau akan membandingkan dengan keadaan rotan itu. Jika produk tersebut menggunakan rotan yang agak keras dan berkualiti, harganya memang tinggi. Sebagaimana pengalamannya tentang produk berkenaan, pernah beliau ditanyakan oleh beberapa orang pembeli yang terkeliru tentang perbezaan yang harga walaupun produk yang sama. Jadi jelas perbezaan harganya berdasarkan penggunaan rotan untuk menghasilkan produk terbabit. Sementara harga satu set sofa di antara RM2,000 hingga RM8,000 berdasarkan kepada reka bentuknya. Lazimnya nama-nama rotan yang sering digunakan seperti rotan panah, rotan gajah, rotan batang dan rotan merah. Jenis rotan panah ini harganya agak mahal kerana rotan berkenaan agak keras dan berkualiti tinggi. Sebagai contohnya, apabila kita paku di rotan jenis ini, paku tersebut dalam keadaan asal dan tidak berkarat. Malah rotan tersebut juga tidak mudah pecah walau dalam sebarang jenis paku yang digunakan. Malah rotan ini juga digelarkan tidak makan paku. Justru apabila tidak makan paku menunjukkan rotan itu dalam keadaan kemas dan terbaik. Menurutnya, jika ada pengguna yang membeli produk rotan di kedai lain, kemudian apabila rosak lalu meminta pihaknya untuk membaiki perabot itu, pihaknya bersedia membaikinya. Ini kerana beliau melihat kepercayaan pembeli terhadap kemahiran dan kepakaran tentang rotan di kedainya amat terjamin. Dan beliau amat mengalu-alukan hal tersebut, apatah lagi kedainya terlibat secara 100% dengan produk rotan. Menurutnya, setakat hari ini bekalan rotan masih banyak dan mencukupi untuk tujuan menghasilkan produk dan perabot rotan tersebut. Kerana menurutnya, selagi ada bukit, selagi itulah wujudnya rotan. Katanya,
Cuma satu masalah yang sering dihadapi kerana rotan dari bukit masih tidak dapat digunakan untuk menghasilkan perabot. Ini kerana rotan tersebut masih mentah. Untuk menggunakan rotan itu perlu melalui proses dimasak terlebih dahulu dan hal ini tentunya mengambil masa juga. Rotan yang diambil dari bukit, jika dibiarkan tanpa melalui proses tertentu, rotan tersebut akan mengalami masalah kecut disebabkan terlalu mentah. Justru, kebanyakan rotan yang digunakan di penulis ini telah melalui proses itu dan masak sepenuhnya bagi memudahkannya membentuk produk yang diminta. Selain itu, apabila ditanyakan tentang perabot rotan berwarna seberwarna yang digemari oleh segelintir pelanggan, beliau berkata rotan yang digunakan di kedainya tidak boleh dicat disebabkan rotan itu mempunyai kulit dan kalau dicat pun, cat itu tidak akan meresap masuk dan pastinya dalam beberapa hari ia akan luntur. Sebagaimana dengan contoh di produk yang dibuat dari buluh yang dicat, cat tidak akan melekat dan pastinya akan luntur kerana terdapat lapisan kulit buluh di luarnya. Kecuali jika kulitnya dibuang, barulah warna dan cat akan melekat. Begitu jugalah dengan rotan. Katanya, jika pembeli berminat dengan rotan yang berwarna, kulit rotan itu perlu dibuang. Dengan kata lain, menggunakan pulurnya. Hanya pulurnya sahaja yang boleh dicat, tidak pada kulitnya. Dengan demikian, catnya akan tahan lama kerana telah meresap masuk ke dalam isi rotan itu. Katanya, setiap pengguna produk rotan perlu mengetahui tentang kelemahan rotan. Walaupun barangan yang dihasilkan dari rotan agak menarik dan tahan lebih lama, namun kelemahan rotan ialah alahan kepada hujan. Menurutnya, jika terkena air lalu dikeringkan, ia tidak mengalami masalah dan ketahanannya tidak terbantut. Tetapi, jika terkena air lalu dikeringkan berulang kali atau sentiasa terdedah di tempat lembap, akan menyebabkan rotan itu akan menghadapi masalah tidak bermutu dan mudah rosak, mudah berkulat dan keadaan asal rotan itu akan luntur dan kecut. Di tempatnya tidak ada saingan, hanya kedai perabotnya sahaja masih kekal beroperasi sehingga hari ini. Cuma apa yang diketahuinya sekarang adalah saingan dari kedai perabot Indonesia. Dari kualitinya, beliau tidak menafikan kualiti produk rotan Indonesia adalah hampir sama dengan Kelantan, tetapi yang membezakannya dari segi harga produk Indonesia lebih murah. Itu pun hanya produk rotan yang agak kecil. Kalau produk yang agak besar sukar dibawa masuk ke Malaysia.